Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji kami angkatkan setinggi-tingginya wahai Allah pemelihara sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Salawat serta salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gelarannya al-amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat yang sama kepada ahli keluarga Nabi, para sahabat Nabi dan mereka yang menurut perjuangan Nabi sehingga datangnya hari kiamat. Yang dimati Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa, para pemimpin masyarakat di semua peringkat, ibu-ibu, bapa-bapa, ayahanda, bonda, bakal-bakal arwah. Tak tahu siapa yang pergi dulu di kalangan kita. Juga sudah tentu teringat kita kepada ruhil arwah ayah ibu kita, ahli jemaah yang bersama-sama dengan kita karya Masjid At-Taqwa. Allahumma ighfir lana wa lahum wa li jami'il muslimina wal muslimat. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Pagi ni Ustaz bawa lagi buku ni. Ada yang mungkin dah terlupa nak bawa, ada kat belakang gitu. Ini pun hajat jemaah kita. Ustaz tolong infak Ustaz. Ada kat belakang tu. Semalam kita bercerita tentang bisikan syaitan yang tidak pernah berhenti. Daripada kuliah subuh semalam sampai nak start kuliah subuh ni, saya yakin bukan sekali syaitan dan iblis itu membisikkan, bukan sekali, berkali-kali. Dan jawapannya dua, sama ada kita pemenang ataupun tewas ataupun kalah. Begitulah seterusnya. Sebab itu dalam dalam Quran, dalam surah An-Nahli, surah An-Nahli ayat 98, Allah Ta'ala berfirman, ba'da'un billahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Sadaqallahul azim. Apabila kamu membaca Al-Quran, kata Allah, maka mohonlah perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Syaitan kacau kita supaya kita jangan baca Quran. Syaitan kacau kita supaya waktu kita baca Al-Quran, kita tidak menghayati apa yang Allah Ta'ala nak. Syaitan ganggu kita. Sekarang ni dekat TV dah ada program Quran Time. Saya ingat ayah bunda pun tengok. Bagus program tu. Quran Hour kan. Pukul 12 hingga pukul 1. Itu program bagus, sangat memudahkan. Saya pernah terlibat dalam nak buat modul dia tu, dan bukan mudah, masya-Allah. Memang terpaksa kita panggil lagi pakar-pakar. Sudah tentu itulah bidang mereka, pakar-pakar tafsir. Universiti Malaya kita ada, UIA kita ada pakar-pakar, profesor-profesor di UKM, masya-Allah, di USIM, masya-Allah, supaya kita buat sesuatu yang memudahkan kita faham Al-Quran. Mari kita semak balik muka surat 1. Muka surat 1, kita baca lagi ayat ini. Kita ulang lagi ayat ini. Kita hadam muka surat 1, merujuk kepada firman Allah Azza wa Jalla, surah Al-Mu'minun ayat 97, 98, 99, ayat 100. Dan yang baru tadi Ustaz baca surah An-Nahli, juz yang ke-14, ayat yang ke-98. Cerita tentang Allah Ta'ala ajar kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada dua versi
Cara kita nak minta syaitan itu dijauhkan dengan izin Allah, dengan kudrat Allah. Yang biasa kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu merujuk surah An-Nahl ayat 98. Yang surah Al-Mu'minun ini, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ini kita dah bincang semalam. Hari ini kita masuk nak kembang sikit lagi. Kita nak kembang sikit, tapi mari sama kita baca ayat ini. Saya baca, jemaah ikut insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Subhanallah. Ada yang tak dapat lagi buku ni? Ada lagi depan. Dan katakanlah wahai Muhammad di dalam doamu, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan. Dan aku berlindung kepadamu wahai Tuhanku supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Hasutan iblis dan bisikannya terus berlangsung. Yang beriman dia dapat ayat ini, dia bacalah, dia amallah. Ada yang langsung tak dapat, mungkin dia tak belajar, mungkin dia tak beriman, dia tenggelam dengan hasutan iblis syaitan sehingga bila? Ayat 99, sehingga kesudahan golongan yang kufur ingkar itu apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka. Rupanya dalam kehidupan kita ni bukan apa sahaja yang kita nampak. Ada di sana benda yang tak nampak. Yang baru yang sangat dekat dengan kita baru ni ialah COVID-19. COVID-19. Itu benda antara tak nampak. Pakar-pakar nampak lah. Kita tak nampak. Tapi ada. Tapi ada lagi langsung tak nampak. Bisikan iblis syaitan. Tapi ada. Yang menyebabkan rosak negara kita ni dengan kejahatan orang yang jahat. Inilah antara sebabnya ialah termakan, terpedaya dengan iblis dan syaitan. Dan ini jalan keluarnya. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Kalau kita baca dalam penjelasan power ayat ini dalam surah An-Nahl, Allah Ta'ala sebut berkaitan dengan bahawa amalan kita dengan membaca ayat ini, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah Ta'ala menceritakan bahawa syaitan tidak mampu menewaskan
mereka yang beriman dan mereka yang bergantung harap, tawakal kepada Allah. Jadi cara kita nak bertawakal, setelah kita belajar, setelah kita beriman, belajar, beriman, tambah ilmu, tambah iman, dan kita tambah amalan kita. Dan antara amalan yang dekat berkaitan dengan isu ini ialah berzikir kita, berdoa kita. Dengan doa ini, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai anakku, saat kau bermusafir terasa sesuatu kebimbangan dan ketakutan, bacalah ayat ini, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ni anak-anak kita yang ada yang nak balik semula ke luar negara, dia belajar luar negara, baru COVID-19 ni balik, sekarang nak patah balik. Bimbang kita, anak kita naik kapal terbang ni macam mana ustaz? Di samping penjarakan fizikal, pelitup muka dan hand sanitizer dan macam-macam lagi tu, ni yang ni antara yang utama, bersekali doa. Di samping doa COVID-19, TV Hijrah ada, Radio Aikim ada, yang Menteri Agama kita selalu baca, dan inilah dia sudah diajar Nabi SAW. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Dimasukkan dalam teks sembahyang Jumaat. Teks sembahyang Jumaat pula. Teks khutbah Jumaat. Lain pula mana tu. Ibu sidang Jumaat dimulakan, ini dia. Amalkan. Amalkan, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Dan kita sudah amalkan waktu kita sebelum takbiratul ihram. Kita sedar syaitan kacau kita waktu sembahyang subuh. Sehingga ada, bukan kat sini, ada yang waktu sembahyang subuh tertidur. Betul atau betul? Tidur taklah ustaz. Terlelap. Tu bahasa tu muqaddimah tidur tu. Kadang-kadang sujud lebih lama daripada imam. Allah Akbar. Kan, tersujud lebih lama daripada imam. Letih sangat. Letih tu satu hal lah, tapi syaitan kacau kita. Dan dia ganggu juga waktu kita kuliah subuh ni. Tapi bukan kuliah subuh kat sini, kuliah subuh tempat lain. Allah, dia macam sampai jangan kau dengar ni ceramah ni, jangan dengar ni. Kalau kau dengar ceramah ni, syaitan tak suka tajuk ni, sebab tajuk ni tentang diri dia. Saya pun bimbang kejap lagi syaitan kacau saya kan. Bisik kita dia target kita. Dia ada blueprint kat atas kita. Dan kita, blueprint kita, baca lagi ayat ni, kita baca ayat ni, kita belajar lagi, dan akhirnya syaitan berlawan dengan orang yang beriman, berlawan dengan orang yang bertawakal, kalah syaitan. Berdasarkan surah An-Nahl ayat 98. Syaitan terus mengganggu kita, orang yang sihat. Waktu sakit pun, dalam ICU pun syaitan peduli apa dia, ICU ke, CCU ke, COVID-19 ke, COVID-20 ke, peduli apa dia. Yang dia tahu, dia nak kafirkan kita, dia nak lalaikan kita. Dia tak mahu kita orang yang beriman ini waktu meninggal la ilaha illallah, tak mahu dia. Sampai tahap penyamaran, dia menyamar jadi orang yang kita sayang. Kita sayang mak kita, kita sayang ayah kita. Dah lama dah ayah dan ibu kita meninggal. Tiba-tiba dekat-dekat sakaratul maut muncul gambaran ayah dan ibu kita memberi pesanan yang bersalahan dengan keyakinan kita, sehingga kita terlalai, sedangkan nyawa beberapa ketika akan dicabut waktu tu. Tapi alhamdulillah, anak yang soleh ada di kiri, di kanan kita. Ayah, ibu, la ilaha illallah. Dia dengar saut saya je, kita tersentak. Tersentak kita. Kita pun sebut dia. Bayangan tu datang lagi. Begitulah Allah. Lalu bagi manusia yang mengetahui hakikat, ayat 99 menyatakan bahawa penyesalan mereka. Lalu kata orang-orang yang hampir mati, wahai Tuhanku, pulangkan aku hidup di dunia
supaya aku dapat beramal dengan amal yang soleh. Allah Ta'ala menjawab, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya perkataanmu itu memang bunyi macam doa, tetapi sembang sahaja, kata Allah, kosong sahaja. Sedangkan di hadapan kamu hakikatnya kehidupan di alam barzah. Tinggallah kamu 47 tahun di alam barzah ini. Semalam kita dah dedahkan arwah Tan Sri P. Ramlee. Once kita sebut orang yang dah mati, doakan, Allahumma ufillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Sudah pun berada di alam barzah 47 tahun. Arwah Tan Sri P. Ramlee meninggal tahun 1973. Umur arwah Tan Sri P. Ramlee, Allahumma ufir lahu, 44 tahun. 44 tahun muda, tuan-tuan. Saya ingat bayi anak ayahanda bonda. Kalau nak tengok umur 44 tahun yang tengah bercakap kat depan ni, macam muda tak? Yang kat depan ni lah. Allah. Kalau kita tengok apa yang ditinggalkan oleh arwah Tan Sri P. Ramlee, banyak karya-karya dia. Ada yang tak sempat kita tengok lagi, insya-Allah. Itu bidang kepakaran dia. Muhasabah kita pula, bidang kepakaran kita, apa yang kita nak tinggalkan, masya-Allah. Hiduplah hamba Allah ini 44 tahun di Singapura, di Pulau Pinang, di Hulu Kelang, di Ampang. Dia tak, lepas tu dia tak apalah. Sekarang arwah Tan Sri P. Ramlee dah pun berada di alam barzah 47 tahun dan akan terus berada di alam barzah. Sebab kita masih ada kat sini lagi. Dan akan sampai giliran kita. Faktanya apa? Fakta yang saya nak ingatkan diri saya dan sedang jemaah semua, apalah sangat dunia ini. Dengan kemewahan yang kita ada, kesenangan apalah sangat. Dengan kesusahan, dengan penderitaan yang ada di dunia ini, apalah sangat. Dengan suatu benda yang lebih besar daripada kemewahan itu, iaitu syukurlah. Hari ini kita bersyukur. Besok Ustaz kita nak buat apa? Besok kita tambahkan kesyukuran. Minggu ni saya bersyukur Ustaz, minggu depan saya nak buat apa? Tambahkan lagi kesyukuran. Begitu seterusnya. Saya bukan yang mewah tu, saya yang susah tu Ustaz. Okey, sabar. Besok tambahkan kesabaran. Begitulah hidup kita, antara dua sayap yang penting, syukur dan sabar, dan terbanglah kita mendapat redha dan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla, keberkatan yang berpanjangan. Sedang jemaah yang dikasihi oleh Allah, ayat ada bawah muka surat 1 tu, muka surat 1 tu bawah tu ada satu ayat yang penting itu. Surah Al-Baqarah ayat 156. Tuan-tuan tengok bayang tu, tuan-tuan yang mana satu bayang ayah anda bunda? Yang mana satu? Kalau tengok bayang tu yang mana satu, tuan-tuan? Sudah. Kan? Ada berapa bayang tu? Ada 7 bayang. Bayang yang pertama semua sekarang ni dah menjadi kenang-kenangan, teringat 50, 60, 70 tahun yang lalu. Dan sebenarnya bayang tu sebenarnya ada bayang yang ke-8 tu. Tuan-tuan, saya terskrup sikit gambar tu. Bayang yang ke-8 tu, ada gambar yang ke-8 ada pada muka surat, cuba tuan-tuan tengok. Muka surat 11. Muka surat 11. Itu dia punya gambar yang ke-8. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa tak warna hitam? Dah memang warna putih. Jumpa tak muka surat 11? Tu dia. Tapi dia tak tegak dah. Dia baring macam bayang nombor 1 tu. Muka surat 1 yang nombor 1. Begitulah awalnya, begitulah akhirnya. Surah Al-Baqarah ayat 156, patah balik muka surat 1. Yang ini saya baca, jemaah baca, amalkan insya-Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surakallahu alaihi. Iaitu mereka yang apabila ditimpa musibah, mereka yakni orang yang beriman itu mengucapkan, dari Allah kami datang dan kepada Allah kami kembali. Maha benar firman Allah yang Maha Agung, Al-Baqarah ayat 156. Ayat ini merujuk kepada bagaimana sifat, sikap, bagaimana reaction orang-orang yang beriman bila dengar musibah. Dengar musibah. Ustaz dengar musibah baru ni di Los Angeles. Ustaz tak pernah sampai lah. Mungkin ada di kalangan ayah dan bonda Datuk Datin Tan Sri Puan Sri pernah sampai ke Los Angeles. Sekarang penduduk Los Angeles berada dalam kebimbangan kerana ada satu musibah kebakaran hutan. Semakin dekat dengan bandar Allah. Musibah. Dululah ada kebakaran hutan di Australia. Besar kebakaran. Nak sekira-kira orang dah sebut dah sekira-kira macam mana kami nak larikan pulau pun pulau kami besar, kebakaran hutan besar di Kepulauan Australia. Musibah dengar jauh-jauh. Musibah yang kena kat diri kita, inilah zikirnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cek suhu kat luar tadi. Kita pun rasa macam tak berapa sihat. Macam ada demam sikit tapi gagah nak mari masjid. Tak boleh mari ke masjid tapi kita rasa okey kot. Tengok kat depan 37.9. Sudah. Kan? Tak, kita pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah kena dekat sendiri pun baca kalimah yang sama. Musibah kena dekat ahli keluarga, kena dekat orang lain, kalimah yang sama. Bukan tunggu berita meninggal. Kadang-kadang ada dalam grup WhatsApp tu kawan kita kemalangan, kita pun kata innalillah. Kawan-kawan lain kata dia tak meninggal lagi lah. Kita pun jawab, saya pun tak kata dia meninggal lagi. Tu ustaz tulis innalillah tu, la ilah. Ni salah faham. Betulkan salah faham. Innalillah bukan merujuk kepada peristiwa meninggal baru baca innalillah. Tak, apa musibah. Dalil Al-Baqarah surah yang kedua ayat 156. Apa musibah ni keluar kejap lagi belum tentu selipar kita selamat. Tapi sini selamatlah tempat lain. Allah Ustaz, saya pakai selipar lenseng, tak seng je Ustaz. Tah mana selipar Ustaz. Saya kata orang pinjam pergi bilik air kot. Saya dah tunggu sejam Ustaz. Sudah. Jadi apa nak baca Ustaz? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya betul. Lepas baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sampai dah selipar tu. Alhamdulillah kan. Sampai kat Tuhan dia balik. Musibah. Apa musibah tengah bercakap ni? Blackout. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Nabi SAW ajar kat bawah ni ada satu doa. Ustaz takkan nak innalillah je, apa nak sambung lagi? Ada dalam hadis riwayat Imam Muslim, baca doa tu. Ada Nabi ajar, saya baca jemaah ikut berdasarkan hadis Ummu Salamah. Nabi SAW mengajar, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ustaz, mana terjemahan dia? Allah. Terjemahan dia ada pada muka surat 5. Ustaz saja je memang ustaz saja pun. Cuba baca muka surat 1 bersekali dengan muka surat 5.
Ada pada muka surat 5. Yang ni Ustaz bagi full hadis. Full hadis. Ada pada muka surat 5 tu, tengok tu. An Ummi Salamata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam taqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu yang warna hijau. Warna hijau tu doanya. Nabi huraikan illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Dari Ummu Salamah, isteri Nabi SAW berkata, aku mendengar Nabi SAW mengajar, menyatakan tiada musibah yang menimpa hamba Allah. Lalu dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milikmu ya Allah, dan kami akan kembali kepadamu ya Allah. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, kurniakanlah aku pahala lantaran musibah yang aku terima ini di sisimu. Wa ajurni khairan minha. Wa akhlif li khairan minha. Dan gantikanlah aku dengan sesuatu yang lebih baik daripada musibah ini. Illa ajarahullahu fi musibati. Kecuali Allah Ta'ala mengurniakan pahala dan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang ke 1525. Apa maksud hadis ni? Nabi mengajarkan satu doa besar, hebat. Berlaku musibah, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, darimu kami datang dan kepadamu kami kembali wahai Allah. Ya Allah, musibah sudah terjadi. Aku hamba-Mu wahai Allah. Aku bersangka baik. Hikmah takdir musibah ini, namun aku nak pahala wahai Allah. Aku sedang bermujahadah untuk sabar dan inilah hal keadaanku wahai Allah. Ya Allah, aku nak pahala di sebalik musibah yang menimpa ini, dan gantikanlah aku selepas episod musibah ini takdir yang lebih baik. Itu maksud doa ini. Nabi kata siapa yang baca doa ni pasti dia mendapat pahala dan dia akan mendapat ganti yang lebih baik. Janji Allah. Ustaz, hilang selipar pun dapat pahala Ustaz? Dapat pahala. Oh, saya ingat semayang duha 2 rakaat, tambah 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat baru dapat pahala. Rupanya cara nak dapat pahala ni selain daripada kita beribadah, bersedekah, berinfak, berzakat, berhaji, apa semua yang kita faham tu, di sana sabar saat tertimpa musibah juga merupakan ruang pahala yang sangat besar. Jadi kadang-kadang saya muhasabah, kadang kita tahu kawan kita sakit, kita ziarah ke hospital. Kita kadang-kadang ada satu benda yang negatif yang kita kena mujahadah buang. Kita rasa dia bayar kita, dia sakit, anak dia sakit, kita sihat, anak kita sihat, kita ada rasa macam malang. Kita minah, dia munah. Hei Munah, malang sungguh engkau. Aku ni beruntung. Engkau lepas satu sakit, lepas satu musibah, apa kebala engkau ni? Aku ni okey. Dia mari perasaan tu. Jawapannya tak betul tuan, tak betul. Tak betul. Belum tentu kita yang sihat. Belum tentu kita yang mewah. Lebih baik daripada orang yang miskin, lebih baik daripada orang yang jatuh sakit, ditimpa malang dengan belum tentu lagi kita berada di padang yang sama. Sebab tu kita yang sihat, doakan kawan kita yang sakit. Doakan. Kita yang senang, ada sedikit senang, tengok ada orang yang tak adik-beradik, bukan orang lain pun, budak adik-beradik yang tak berapa senang tapi tak berapa berbanding kita, doakan. Doakan. Kita aman damai negara Palestin dalam keadaan tak berapa, bukan tak berapa lama dah. Kita doakan orang sahabat kita di Palestin, di Syria, di Mesir, di Yaman, doakan. Allah Ta'ala uji kita dengan kesenangan sejauh mana kita orang yang senang boleh melihat dan mendoakan orang yang susah. Kerana akhirnya di padang mahsyar kita akan mendapat pengadilan yang sama.
Sejauh manakah orang yang susah itu bersabar dan diberikan pahala kerana kesabaran mereka? Sejauh manakah kita yang senang ini bersyukur dan diberi pahala di atas kesyukuran mereka? Ibu dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi insyaAllah ada beberapa doa yang tuan-tuan boleh amalkan dalam ni. Yang doa yang terbaru tadi, yang baru kita baca tadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Boleh amalkan. Mungkin ada jemaah dah dapat dah buku ni, boleh ambil lagi buku kat belakang tu. Buku tu satu tuan-tuan kena ada, satu lagi bagi kepada orang yang sakit. Ada jiran, Ustaz, jiran saya sakit Ustaz, saya nak bagi buku ni, bagi tuan-tuan, ambil. Ada baki ni pagi ni ada hajat pula, ada sahabat kita untuk infak. Jadi kita doakan doa pahala ni mengalir kepada hajat yang berinfak ini untuk arwah ayah dan ibu dia, jadi jarah yang berpanjangan. Jadi boleh ambil buku tu, ambil habiskan, bagi pada, tapi kena ada tuan-tuan peribadi, kena ada, orang rumah kena ada satu, ada ambil lebih lagi kot nak bagi kawan-kawan yang sakit. Hajat penyusun dan tim supaya buku ini sampai kepada orang-orang sakit agar mereka dapat mengisi masa sakit mereka dengan berbaik sangka kepada Allah. Juga sampai kepada waris yang menunggu keajaiban orang yang dia sayang sedang sakit ini supaya sembuh dalam tempoh yang terdekat. Sekadar itu, ampun maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiun alim. Tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Da'awum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa aku da'an alhamdulillahirabbil alamin. Qaballahu minkum. InsyaAllah besok pun bawa buku ni. Besok Ustaz Asnun datang insyaAllah. Ustaz Asnun datang. Yang ni Ustaz Asnin. Ustaz Asnun besok dia nak syarah juga buku ni insyaAllah. Tadi Ustaz cerita pasal tidur kan? Tidur. Apa bersabitnya dengan sujud lama dengan tidur?